Kasih ibu tiada gantinya. Rela berkorban nyawa demi anak tercinta. Itulah yang dibuktikan oleh Amirah Izzati Hamidi apabila dia sanggup mendermakan sebahagian hatinya kepada cahaya mata yang menghidap penyakit hati kronik. Meskipun berisiko, ibu muda ini tidak teragak-agak mendermakan 30% hatinya bagi menyelamatkan anaknya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ibu dan bapa dalam membesarkan 4 orang cahaya mata selepas suami tercinta pergi buat selama-lamanya sangat mencabar. Meskipun terpaksa hidup dalam serba kekurangan, Azlina Aziz tidak rela pelajaran anak-anaknya terabai. Baginya pelajaran adalah yang utama dan dapat merubah kehidupan mereka sekeluarga. Mengambil dan menjaga anak syurga bukanlah suatu hal yang mudah. Walau bagaimanapun, kasih sayang yang dilimpahkan buat anak angkatnya yang menghidap cerebral palsy tidak pernah sedikit pun berkurang. Ditatang bagai minyak yang penuh, Nurul Syazwani Muhammad Yusof dan keluarga sudah menganggap kasih seperti darah daging mereka sendiri dan berusaha memberikan yang terbaik buat anak istimewa ini. Ikuti kisah ibu-ibu hebat ini bersama kami di studio. Setiap hari sebenarnya adalah Hari Ibu. Setiap hari seharusnya kita mengangkat, menghormati dan orang kata meraihkan ibu-ibu kita. Dan dalam paparan tadi ada beberapa orang individu, ibu-ibu hebat yang orang kata berkorban dan berkorban apa sahaja demi anak-anak mereka. Dan pengorbanan tersebut tidak akan hadir tanpa keikhlasan. Jadi itulah sebenarnya yang topik kita nak kongsikan pada hari ini, seikhlas kasih ibu. Dan 2 orang wanita ataupun ibu hebat tadi kini dah pun berada di studio bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih, selamat datang, selamat Hari Raya kepada Nurul Syazwani Muhammad Yusof dan juga Amirah Izzati Hamidi. Sebenarnya kan Farin tadi bila tengok paparan tu sikit sahaja pun dah boleh membuatkan kita bergenang sebenarnya. Apatah lagi sekejap lagi kita akan mendengar kisah hebat kedua orang ibu ini tentang bagaimana mereka berdua sebenarnya berkorban untuk anak-anak mereka. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Puan Amirah terlebih dahulu. Mungkin kepada mereka yang tidak tahu, Puan Amirah sebenarnya telah pun menyumbangkan 30% hati kepada anak sendiri iaitu Izraf Al-Shiraz. Nama sedap sangat. Tengok tadi pun comel sangat-sangat. Dan mungkin pada momen itu Amirah boleh ceritakan sedikit bagaimana situasi itu boleh berlaku dan Amirah sendiri membuat keputusan untuk mendermakan sebahagian daripada hati untuk anak. Izraf, dia dilahirkan dengan biliary atresia. So memang since from the beginning, dia dah macam tu. So dia lahir 2018. So along sampai 2019, makin lama makin teruk. So sebelum dia transplant, dia ada medication. Tapi tak boleh kekal lama. So waktu Syawal, waktu Hari Raya 2019, dia kena masuk ICU. So during that time, dia dah 50-50 on survival rate. Doktor pakar dah cakap Izraf boleh survive on 50-50 sahaja. So waktu tu juga memang Alhamdulillah PPUM ada contact hospital besar. Dia cakap do you guys ada candidate untuk buat liver transplant. So mungkin rezeki Izraf juga waktu tu memang doktor bercakap this is the right time untuk dia buat. So doktor pakar HKL tanya kita, mak ayah kita, macam mak ayah Izraf, boleh tak nak do you guys agree untuk buat transplant. So kita minta advice pakar macam mana, boleh ke diteruskan. So kita proceed. So during that time memang macam kita orang biasa, kita bukan pakar. So kita just go with the pakar, whatever pakar cakap. So macam waktu tu dah 50-50 kan. Actually you don't have a choice pun. So kita proceed, kita buat transplant. So during that time memang okay lah, just go with it. Sekarang Izraf dah berapa umur tu? Tengok sekarang, tadi dia tersengih, dia tersenyum, handsome dia. Sekarang tahun ni dia 4 tahun. 4 tahun. Waktu dia transplant dia setahun 2 bulan.
Dan perkembangannya sekarang macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat sihat, cergas, aktif. Dia buat makan. Dan tambahan daripada itu, dikabarkan juga pembedahan itu juga adalah salah satu pembedahan yang paling mencabar pernah ada di dalam sejarah di Malaysia, negara kita sendiri. Betul. Mungkin sedikit pun boleh tambah di situ. Waktu tu doktor memang dah bagi tahu risiko sebab PPUM first time buat untuk transplant living donor. So previously memang orang yang dah meninggal kita donatekan ke orang yang masih hidup. So sekarang ni orang yang donate pun masih hidup dua dan masih juga bernafas. dua masih bernafas. Kita buka bedah so masuk ke dalam ni. So risiko sangat-sangat macam tinggi. Macam open surgery lah orang kata. Ya betul. Kan? Sebelah-sebelah. So macam waktu tu memang kita risiko tinggi. So macam doktor dah bagi tahu dah semua, okay, this is what can happen after the surgery. So actually untuk donor, okay lah, maybe just a standard risiko, tapi untuk penerima tu, especially the baby, dia sangat tinggi. Berisiko tinggi, betul. Tapi Alhamdulillah, setelah hampir 3 tahun, semuanya berjalan lancar dan sihat. Okey, kita beralih pada Nurul Syazwani ataupun mesra dengan Nurul. Okey, kisah Nurul tadi kita dah kongsikan sedikit je nak. Tetapi ia cukup menarik apabila Nurul mengambil keputusan mengambil anak angkat yang pada usia setahunnya ada cerebral palsy. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman, keputusan yang dibuat pada waktu itu kerana anda menjadi seorang ibu kepada seorang anak yang istimewa. Okey, waktu saya Nurul ambil dia baru setahun dan waktu tu dia dengan family angkat yang lain. So bila family angkat tu tak mampu nak jaga, so waktu tu Nurul decide untuk ambil dia. Waktu ambil dia, Nurul tak ada fikir apa-apa, macam fikir future macam mana apa, tak ada. Nurul tak fikir, Nurul just decide macam ambil aku. Sebab waktu tu macam dalam hati macam kenapa orang buat kau macam ni? Kau tak minta pun jadi macam ni, kan? So macam terus macam agaknya Allah buka pintu hati Nurul macam jaga je dia. Sebab waktu tu Nurul baru 24 tahun. So daripada situ Nurul jaga dia sampai sekarang dia dah 11 tahun. Dan banyak benda yang Nurul belajar dan adanya dia pun banyak mengubah Nurul untuk menjadi manusia yang ni kan. Betul. So waktu tu kita baru 24 tahun kan. So satu-satulah Nurul belajar pasal dia sebab dia memang setiap 6 bulan kena check up apa semua, buat test ni sebab dia CP kan. Sebab otak dia hanya 40%, 60% air. So setiap kali dia membesar bermacam-macam risiko yang akan datang. Tapi waktu itu kan pada usia 24 tahun, waktu tu dah berkahwin ataupun belum berkahwin, 24 tahun, orang kata sanggup mendedikasikan hidup di zaman orang kata waktu relatively muda. Agak muda pada ketika itu. Orang kata yang waktu itu kita nak mengejar kerjaya kita nak bersosial dan sebagainya. Tetapi Nurul ambil keputusan untuk mengambil anak istimewa ini di bawah jagaan Nurul dan mengetahui yang kedepannya ni nanti akan banyak komitmen, tanggungjawab, masa, usaha, tenaga yang akan dicurahkan kepada anak ini. Pada waktu itu, apa perasaan Nurul dan bagaimana juga sokongan daripada ahli keluarga Nurul pada waktu itu? Dia sebenarnya macam mana boleh ada terbit rasa tu? Kalau orang lain ni, dia macam-macam dia akan fikir. Sebenarnya. Betul. Waktu first tengok dia kan, dia macam mana nak cakap kan, dia macam cuit kita punya hati macam, ya Allah, budak ni macam something yang special. So waktu tu Nurul fikir macam daripada aku macam bazir duit aku kat tempat lain, macam aku spend dekat dia. Rezeki yang lain Nurul fikir rezeki mesti ada, Allah mesti bagi, Allah mesti tolongnya kan. So macam Nurul tak fikir panjang, macam tak apalah, rezeki tu mesti ada punya. So Nurul ambil, Nurul telefon mak Nurul, cakap dengan mak Nurul boleh tak nak ambil, Nur kasih apa semua. Mak Nurul terus macam okeylah, tak apalah, ambil lah. Macam dia tak ada bising ke, tak ada apa, dia terus okey je. Tak hesitate. So Nurul macam lagi macam ibu pun tak cakap apa-apa kan, macam okey. So mesti ada hikmah lah kenapa mak Nurul okey. Nur Kasih Damia. Betul. Sedap namanya. Dan kalau kita lihat dalam paparan tu tadi, tersenyum je kan. Dia suka senyum kan Nurul cerita kan. Dan macam yang Nurul kongsikan juga sebelum kita mulakan perbincangan ni, Nurul ada kongsi yang dia pun boleh ketawa dan menangis sahaja. Betul.
Okey. Baik, seterusnya kita juga akan bersama dengan seorang tetamu melalui panggilan video yang juga mempunyai kisahnya tersendiri, seorang ibu yang hebat, ibu yang cukup ikhlas membesarkan anak-anaknya. Kita bersama dengan Puan Azlina Aziz di panggilan video. Kalau beliau dah bersedia, kita akan bersama dengan Puan Azlina. Assalamualaikum Puan Azlina. Assalamualaikum Puan Azlina. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Selamat Hari Raya. Kita ucapkan di wanita hari ini. Baik, Puan Azlina mempunyai kisah yang tersendiri di mana Puan Azlina kini ibu, jugalah bapa kepada 4 orang cahaya mata setelah pada peringkat awal suami mengidap strok dan kemudian kini telah meninggal dunia, dan mungkin boleh berkongsikan dengan kita bagaimana cabaran membesarkan anak-anak ini, Puan Azlina. Saya apabila kenal anak-anak yang nak masuk kereta satu dengan kereta satu, saya penuh dengan saya nak urus barang-barang sama dia nak kita satu sebarang dengan suami masa tu terlantar lagi dia kita. Ya. Saya sangat tunggu juga apa yang saya Pastinya suatu yang berat di mana cabaran untuk membesarkan anak yang berusia antara 7 hingga 15 tahun sebenarnya Puan Azlina dan kalau kita lihat antara perkongsiannya juga kan bermacam-macam yang harus difikirkan, antaranya sewa rumah tertunggak, bil-bil lain dan bermacam lagi untuk membesarkan 4 orang anak ini. Dan silakan Puan. Puan Azlina, boleh teruskan? Ya. Sebenarnya kan Farin, apabila kita mendengar kisah Puan Azlina ni, saya sebenarnya teringat tentang kisah keluarga saya juga. Mak saya pun ibu tunggal juga, sama seperti Puan Azlina, membesarkan 4 orang anak seorang diri juga. Jadi apa yang dialami Puan Azlina tu sebenarnya dekat dengan jiwa dan hati saya juga. Tapi saya ada terbaca Puan Azlina sebenarnya sangat menitik beratkan pendidikan anak-anak Puan. Sampaikan kalau raya pun ketepikan dahulu untuk cari baju raya, makanan raya dan sebagainya, tetapi lebih fokus kepada mementingkan pendidikan anak-anak Puan. Khususnya kabarnya tahniah anaknya nak masuk ke asrama penuh. Jadi itu yang cuba didahulukan, bukan untuk berhari raya dan sebagainya. Betul Puan Azlina? Ya, betul. Baik, jadi bagaimana hari raya tahun ini di dalam keadaan yang mungkin serba mencabar ni Puan Azlina? Memang mencabar bagi saya. Macam dengan suami tak ada anak-anak pun. Puan, kami faham. Ya. Kami faham keadaan yang Puan hadapi, kesedihan yang dialami, tapi insya-Allah berkat pengorbanan, usaha dan juga kegigihan Puan dalam membesar dan mendidik 4 orang anak Puan ini, insya-Allah nanti Allah itu Maha Adil, Maha Baik. Dia akan berikan ganjaran yang lebih besar, yang lebih baik untuk Puan seisi keluarga. Kami di Wanita hari ini ingin ucapkan selamat Hari Raya sekali lagi kepada Puan dan semoga terus tabah, semoga terus kuat dalam mengharungi ujian yang akan mendatang, terutamanya sebagai seorang ibu tunggal yang ingin membesarkan 4 orang anak bukannya mudah. Dan juga selamat Hari Ibu. InsyaAllah pengorbanan anda akan berbaloi, akan dibalas kembali oleh anak-anak. InsyaAllah. Terima kasih Puan. sekali lagi Puan Azlina. Salam untuk keluarga Puan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Anak-anak. Waalaikumsalam.
Sebenarnya begitulah kisahnya. Nah, kadang-kadang apabila kita mungkin rasa kita ingin meluahkan, tapi ada kalanya terlalu berat. Betul. Apatah lagi untuk seorang ibu yang ingin benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Okey? Okey, saya okey. Tak, sebab bila Puan cerita tadi memang itulah keluarga saya juga seperti itu dan ibu saya juga memberikan pendidikan dan agama buat kami 4 beradik. Jadi kepada Puan Azlina, teruskan semangat, kuatkan semangat, insya-Allah akan ada sinar kehidupan untuk kita si keluarga. Amin. Cukup indah sebenarnya kisah ibu ini. Pelbagai pengorbanan kita kongsi pada hari ini, termasuk juga daripada Amirah sendirilah. Amirah, sebenarnya bila kita bercakap tentang memberikan hati dan sebagainya, pada waktu itu mesti kita akan terfikir juga bagaimana dengan kesihatan diri, bagaimana masa depan kita. Okey, kita nakkan kesinambungan hayat untuk anak, tapi mungkin kita sendiri ada risiko untuk tak sihat dan sebagainya. Jadi macam mana Amirah keadaannya sekarang? Betul, dan maaf saya mencelah, waktu tu Amirah berusia 29 tahun ketika memberikan 30% hati kepada anak. Waktu tu orang kata di waktu yang masih muda lagi, ada tak terfikir ke depannya ni macam mana? Ada risau, tapi macam especially lepas operation, kita sakit waktu tu. Tapi kita lagi fikir macam mana dia punya perasaan kan. Dia mesti lagi teruk sakit kan. So waktu tu memang totally put aside kita punya diri sendiri, tak fikir pun sebenarnya. Tapi rasa sakit tu rasa kan. It's just saya lagi concern dekat dia, macam dia lagi buka dia punya badan kan, lagi teruk sebenarnya. And then memang waktu tu saya tak fikir pun pasal diri sendiri pun sebenarnya waktu tu. Saya lagi risau dia punya efek untuk dia waktu tu. Tapi sekarang ni bila tengok 3 tahun dah berlalu, dia pun dah membesar dengan baik, semakin sihat, semakin pulih. Bagaimana perasaan sebagai seorang ibu dan apabila tahu keadaan yang pernah dia lalui dahulu dan lihat dia sekarang ni, macam mana perasaan tu? Saya bersyukur sangat sebab memang syukur alhamdulillah sebab saya rasa Tuhan dah susun semuanya cantik, and then Tuhan kurniakan saya supportive family yang macam selalu ada dengan saya. So even waktu tu kita buat ada press conference untuk this operation, all rakyat Malaysia pun datang tolong doakan untuk saya semua. I think we went viral for a while sebab adik saya pergi tweet and then explode semua. Lepas tu kita dapat donation banyak walaupun kita tak pernah minta pun sebenarnya. So macam sangat-sangat bersyukur lah waktu tu. Dan sekarang macam saya nampak beza before dengan after the transplant. It's going very well. Alhamdulillah lah. Okey, untuk Nurul, mungkin di penghujung perbincangan kita yang sangat ringkas, padat tapi penuh inspirasi ni. Okey, Nurul sendiri sebagai seorang ibu angkat, mungkin kisah ini juga menjadi inspirasi, menjadi semangat, contoh juga kepada ibu di luar sana. Mungkin sekiranya ada anak kandung yang istimewa dan sebagainya, boleh kongsikan perasaan seorang ibu yang seperti Nurul ini. Okey. Dan apa harapan untuk anak-anak ini? Kalau mak-mak yang kat luar sana ada anak CP, jangan sesekali rasa dia beban untuk kita. Sebab Nurul tahu, Nurul dah jumpa beberapa orang yang ada anak CP, kena tinggal suami, kena tinggal keluarga, banyak sebenarnya. Okay? Dan CP ni pun tak banyak orang tahu sebenarnya. Dan budak CP ni memang memerlukan bantuan 100% daripada orang lain. Dia tak boleh survive sendiri. So, sekiranya kita ada anak macam tu, jangan abaikan dia. Dia tak minta pun jadi macam tu. So, macam nak cakap, ada sebab kenapa Allah susun kita ada anak istimewa. Kisah kita sebegitu. Betul. Kita sebagai mak, kita kena sayang dia sebab anak kita, dan mungkin itu asbab kita untuk menghadap Tuhan besok. Kita tak tahu. Betul. Dan kalau saya boleh tambah sedikit kan, apa yang dikongsikan oleh Nurul dan kehidupan Nurul sendiri, tidak semestinya kita tidak mengandung dan melahirkan, kita tidak boleh menjadi seorang ibu. Betul. Jadi Nurul, terima kasih banyak-banyak untuk berkongsi kisah, pengalaman dan juga luar pengorbanan. Biasa. Betul. Pengorbanan yang Nurul lakukan untuk Nur Kasih Damia, dan semoga ini juga membuka lebih banyak lagi orang kata kisah-kisah yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda semua di Wanita Hari ini, insya-Allah. Dan keikhlasan ibu ini hanya Tuhan saja yang mampu membalasnya. Tapi mungkin serba sedikit, kami juga sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada dua ibu yang hebat yang bersama kita di studio pada hari ini. Dan ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Sempena Hari Ibu ini. Okey.
Ini sedikit cenderamata. Okey. Cenderahati. Cenderahati. Okay, selamat Hari Ibu Nurul. Selamat Hari Ibu Amira. Terima kasih kerana bersama-sama kami di Wanita hari ini. Ternyata wanita bukan sahaja wanita yang hebat, tetapi kerana gelaran seorang ibu itu juga menjadikan mereka sangat-sangat agung. Betul.